TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Saya Fizi, hos anda pada hari ini. Selamat menonton slot sukses SPM 2022. Abang Fizi harapkan hari ini kepada yang sedang menonton dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang dan juga ceria-ceria sentiasa. Hari ini kita kena fokus tentang satu mata pelajaran yang bakal kita selami dan pelajari pada hari ini dengan seorang guru yang sungguh berpengalaman. Ayo, kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Cikgu. Itu dia dari Bentong Pahang datang ke studio Didik TV KPM. Assalamualaikum Cikgu Fitri. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Baik. Fizi sihat? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berian di Bentong okey? Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah. Kita akan bersama-sama dengan Cikgu Fitri hari ini dan juga kami tidak berdua dalam studio. Kami bersama-sama dengan guru bahasa kita, iaitu guru jurubahasa. Kita bersama-sama dengan Cikgu Katie daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Ceras, Kuala Lumpur yang akan bersama-sama pada hari ini. Baiklah, Cikgu. Hari ini rasanya saya tidak berkesorangan. Saya ditemani oleh kawan-kawan katanya daripada SMK Sultan Sulaiman, Cikgu. Ya betul. Silakan. Ada 4 orang kawan. Ada 4 orang kawan. 4 orang kawan. Semuanya bunga. Cantik. Bunga. Ada sekutum. Kita ada adik bersama kita ada adik Widat. Angkat tangan. Hai Widat. Widat. Ada Widat. Kita ada panggilan glamour Nana. Adik Nana kita. Okey. Baik. Hai. Okey. Ada adik Aina. Aina, mana Aina? Dan last ada adik Lia. Okey. Mereka berempat akan menemani Abang Fizi dalam studio ni. Sama-sama kita belajar apa ini, Cikgu? Hari ini kita nak belajar tentang satu subjek dalam satu topik dalam mata pelajaran geografi. Okey. Hari kita teruskan apa topik dia, cuaca dan iklim serta pengaruh dia. Biasa dengan lagu iklim kan. Benar, iklim tu kita akan belajar cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Hari kita tunjukkan gambar semua nampak di paparan slide sekarang adalah 2 gambar. Okey, itu adalah gambar yang menunjukkan betapa suasana atau keadaan satu-satu tempat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Okey, kita teruskan. Kita akan selami hari ini, kita akan tengok zon iklim, kita akan tengok apakah pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Sebelum tu kita akan tengok bagaimana cuaca dan iklim ini boleh mempengaruhi kehidupan manusia. Boleh Cikgu ya? Kita boleh dan kita fokus kepada topik untuk murid-murid ketahui bagi persediaan menjawab soalan Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2022. InsyaAllah. Saya teruskan. Yang pertama kita pergi pada zon iklim. Ini murid-murid calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Kena faham betul-betul. Nampak macam mudah tetapi kadang-kadang kita tergelincir. Kita tak faham, kita tak dapat kena pasti lokasi zon iklim dengan tepat akan menyebabkan kita gagal menjawab soalan walaupun soalan itu sangat mudah. Kita pergi pada zon sejuk yang berwarna biru kan, atas dan bawah kita ada zon sejuk, ada yang berwarna hijau, adanya zon sejuk sederhana. Tapi dia sejuk juga, Cikgu. Sejuk juga tapi sederhana je. Dia ada zon panas sederhana dan ada zon panas. Fizi tahu tak? Mungkin ada adik calon SPM di rumah. Kita di Malaysia ni kita duduk di zon panas. Zon panas. Nanti kita akan tengoklah apakah yang berlaku di negara kita dan negara-negara yang lain di dunia. Kita teruskan. Iklim setiap zon, dia ada zon sejuk, dia ada iklim tundra. Ini memang hampir sepanjang tahun dia dilitupi oleh salji. Ni zon sejuk. Zon sederhana sejuk, dia ada iklim Siberia, iklim jenis British dan iklim Laurentia. Dia ada zon panas, ini termasuk negara kita lah. Iklim Khatulistiwa, iklim monsun tropika, iklim savana dan iklim gurun panas. Savana tu savana ni macam padang pasir gitu. Savana tapi tak apa nak pasir, tak apa nak padang sangat. Kita masuk. Kalau gurun panas memang total, memang panas. Zon panas sederhana
iklim Mediterranean yang biasa yang orang nak pergi tengok tanaman buah anggur, anggur kan, apple kan. Mediterranean ni citrus, orange dan sebagainya itu kat Mediterranean. Iklim steppe dan iklim China. Iklim China ni sebab dia merangkumi keluasan negara China dan kawasan-kawasan negara yang berhampiran. Okey, terus kepada contoh soalan sebab kita fokus kepada bagaimana kita nak mengenal pasti bagi persediaan menjawab soalan SPM mata pelajaran geografi bagi tahun 2022. Nampak sikit je kita belajar tadi. Dia boleh keluarkan soalan yang sikit tu. Kita nak ujilah murid-murid yang ada bersama kita ni dia boleh faham tak tadi. Tentang zon iklim. Peta dia dan nama iklim-iklim. Kita nak tanya yang ada sini, kita offer lah siapa nak bagi siapa peluang. Nak jawab, angkat siapa tangan nak jawab. adik-adikku. Boleh baca soalan dia. Apakah jawapan soalan? Nana silakan. Nana silakan. Baca soalan dulu Nana. Antara berikut iklim manakah yang terdapat di zon iklim sejuk? Zon iklim sejuk. Apa jawapan? D. D. Okey. Tundra. Iklim sejuk, fokus dia. Apa kehendak soalan dan jawapan dia adalah tundra. Okey, betul jawapan Nana tadi. Hebat Nana, hebat. Jadi untuk kita dalami soalan ini, kita kena tahu lah Siberia ni duduk di zon mana. Siapa boleh tolong jawab? Siberia di zon mana ya kawan-kawan? Zon mana Siberia ni? Ada tak jawapan ni? Ada. Boleh balik buku teks balik. Saya tolong mungkin hujan kot kat Bentong. Okey, Siberia ni ya duduk dalam zon sederhana sejuk. Okey. Lain-lain mungkin murid-murid, adik-adik yang bersama kita boleh teroka. Walaupun kita tahu tundra tu kena pasti. Itu kenapa tidak duduk di iklim sejuk, dia duduk di zon mana? Mediterranean pun zon mana dan Laurentia zon mana. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Contoh soalan, fokus juga seperti mana yang saya paparkan pada yang mula-mula tadi, dia ada kawasan peta dunia. Okey. So maklumat berikut adalah ciri iklim suatu kawasan. Jadi kena pastilah. Saya tidak mencerita lebih lanjut lah. Nanti murid-murid boleh rujuk info lanjut dalam buku teks geografi KSSM tingkatan 5. Okey, siapa yang nak jawab ni? Tadi Nana dah jawab. Okey, mungkin yang lain nak jawab. Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Baik. Siapa tu? Silakan. Silakan. Maklumat berikut adalah ciri iklim sesuatu kawasan. Min suhu 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Hujan 500 hingga 1000 mm. Kawasan manakah dalam peta mempunyai ciri iklim tersebut? Jawapan dia A. Cikgu. Okey, ini merujuk pada iklim apa? Zon apa ni? Zon apa tu? Sebelum tengok jawapan dia. Betul tak? Zon apa ni? Sejuk atau sederhana sejuk? Widat. Sudah. Widat. Dia kalau sejuk atas, bawah dia apa? Seder. Hang. Hang dah. Okay, bijak Widat. Saya bijak Widat. Nana boleh bantu? Okey. Nana boleh bantu Nana. Zon apa? Duduk dalam zon apa? Suara tak on mic. Okey. Sejuk sederhana. Sejuk sederhana. Tu mungkinlah hebat. Hujan lah. So ditanya ciri iklim tersebut. Okey, merujuk pada A, iklim sejuk sederhana. B, C dan D diduduk dalam zon panas. Zon panas, hujan dia maksimum 2,600 mm termasuk negara kita. Kita walaupun duduk di zon panas, kita panas dan lembap sepanjang tahun. Kita ada matahari dan ada jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Sebab tu kita tidak ada jadi gurun. Itulah dia. Itulah dia berkaitan dengan zon iklim. Baiklah kawan-kawan, rasa-rasanya serba sedikit kita dah faham tentang apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Jadi, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda, ditemani oleh Cikgu Fitri daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Hari ini dalam Sukses SPM 2022 kita belajar tentang iklim pada hari ini. Baik Cikgu, silakan dengan pembelajaran kita Cikgu. Saya teruskan. Kita nak bandingkan ciri iklim. Jadi kita sebelum kita bandingkan, kita nak tengok fokus kepada yang pertama adalah iklim khatulistiwa. Di mana iklim khatulistiwa ni seperti mana yang murid-murid semua tahu,
Okey, negara Malaysia adalah salah satu negara yang mengalami iklim khatulistiwa di mana dia terletak di garisan khatulistiwa. Jadi kalau menengok slide sekarang, paparan slide garisan khatulistiwa yang berwarna merah itu termasuk untuk makluman Fizi dan murid-murid di rumah, di studio bersama saya, Brazil dengan Malaysia tak jauh beza kerana iklim sama. Oh ya ke cikgu? Di Brazil dengan Malaysia iklim yang sama, cuma beza di bola sepak dia different lah. Cuma dari iklim sama. Brazil patutlah muka Neymar tu macam muka kita Brazil, je. Neymar sama macam sepupu saya lah muka. Okey, tengok di iklim khatulistiwa. Dia duduk di garisan khatulistiwa. Yang atas tu yang saya papar sekarang adalah iklim sejuk sederhana pantai barat yang berwarna biru, yang berwarna merah adalah iklim khatulistiwa. Dia sejuk sederhana pantai barat. Ini adalah kawasan sejuk sederhana, zon sejuk sederhana. Kita adalah zon panas. Jadi ada beberapa negara, ada kalau tak salah saya, ataupun yang saya bagi contoh tadi adalah Malaysia dengan Brazil. Sebab Brazil popular dengan bola sepak, Brazil iklim dia adalah sama. Jadi murid-murid calon-calon SPM kena pasti negara-negara yang biasa ditanya dalam soalan SPM melibatkan zon-zon tertentu. Contoh yang saya paparkan di slide sekarang adalah zon panas dengan zon sejuk sederhana. Itu iklim khatulistiwa dan iklim sejuk sederhana pantai barat. Saya teruskan. Ini perbezaan dua kawasan yang mengalami iklim khatulistiwa dengan kawasan yang mengalami iklim sejuk sederhana pantai barat. Kita tengok perbezaan perbandingan ciri dari segi yang pertama adalah suhu. Murid-murid boleh tengok ini kenapa saya paparkan ini adalah fakta penting untuk murid-murid kuasai sebagai persediaan menghadapi perasaan SPM yang tak lama lagi. Dah dekat sangat dah. Ini murid-murid kena fokus. Yang pertama, tinggi dan sekata sepanjang tahun. Ini khatulistiwa, tinggi dan sekata. Purata suhu tahunan sekitar 27 darjah Celsius. Julat suhu tahunan kecil antara 1 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius. Maksudnya mungkin waktu tengah hari suhu dia 29 contoh. Malam suhu dia 27, dia tak besar. 27 dengan 29 lebih kurang 2. Itu dipanggil julat perbezaan. Julat suhu harian besar antara 5 darjah Celsius hingga 7 darjah Celsius. Mungkin di kawasan-kawasan tertentu, contoh bandar Kuala Lumpur, mungkin malam dia suhu rendah tapi siang suhu dia yang tinggi kerana faktor-faktor tertentulah. Sejuk sederhana pantai barat, musim panas sederhana panas sekitar 17 darjah Celsius. Mungkin fakta-fakta ni kan muka murid-murid macam boring kan. Jangan boring kan. Fakta ini perlu murid-murid di studio dan di rumah faham, ingat untuk menghadapi perasaan. Kena ingat topik ini, kena fokus kerana ia boleh keluar dalam soalan geografi kertas 1. Soalan objektif. Dia kalau objektif ni, kalau kita tak tahu fakta, kita tak boleh nak jawab. Betul cikgu. Kalau tembak pun CP tak kena terus. Jadi kena faham dua ni khatulistiwa sejuk sederhana pantai barat, kena bezakan dia. Jadi musim sejuk sederhana sejuk sekitar 4 darjah Celsius. Suhu hampir sekata sepanjang tahun kerana faktor kelautan. Kelautan maksudnya dia duduk tepi laut. Mungkin Fizi pernah pergi Kuantan contoh. Pernah cikgu. Pernah kan? Kuantan dengan Temeloh contohnya. Kuantan mungkin suhu dia lebih rendah berbanding dengan Temeloh kerana Kuantan hampir dengan laut. Temeloh jauh daripada laut. Mungkin kalau murid-murid yang berada di Cameron Highlands sekarang yang tengah menonton kita, mungkin Cameron Highlands jauh dengan laut, tetapi suhu di Cameron Highlands dia sejuk kerana dia duduk di kawasan tinggi. Itu berbeza tanah tinggi. Kalau di Bentong, murid-murid ni biasa pergi ke Genting Highland. Sebab suhu dia rendah kerana cuaca dia dipengaruhi oleh ketinggian kawasan. Dia julat suhu tahunan besar sekitar 13 darjah Celsius. Itu adalah dari segi suhu. Dia pergi kepada perbezaan dari segi angin pula. Jangan nampak macam angin je kan. Ini angin. Jadi khatulistiwa dengan sejuk sederhana pantai barat ni kena fokus ni. Nanti kita nak bagi soalan contoh, kita nak murid-murid yang ada di studio dan murid-murid di rumah kita jawab sama-sama. Kita tengok kan, adakah ada hang lagi atau sebagainya. Kita tengok khatulistiwa, angin dia angin monsun timur laut, angin monsun barat daya, angin Sumatera seperti mana yang berlaku di negara kita. Sekarang dah masuk fasa di mana berlakunya angin monsun timur laut.
Okey, kalau sebelum ni berlakunya angin monsun barat daya dan ada angin Sumatera, itu kawasan-kawasan yang beriklim khatulistiwa lah. Sejuk sederhana pantai barat, dia ada angin baratan bertiup sepanjang tahun, membawa hujan lebat pada musim panas dan musim luruh. Kita tak adalah negara khatulistiwa, tak ada 4 musim. Macam Brazil tak ada 4 musim. So kalau nak tengok 4 musim, pergi Korea. Pergi Korea, pergi Jepun. Tapi kalau pergi Brazil tidak ada, kerana di iklim sama dengan iklim di Malaysia. Ni kena ingatlah contoh yang cikgu bagi ni, yang murid-murid di rumah, murid-murid di studio, ingat 4 musim tak berlaku di iklim khatulistiwa. Ni kalau nak pergi iklim-iklim yang lain, contoh iklim jenis Cina, iklim British, yang mana yang murid-murid semua ketahui. Yang ketiga, ciri perbandingan yang ketiga adalah dari segi hujan. Di khatulistiwa, hujan turun sepanjang tahun. Tak ada bulan-bulan tertentu ataupun hari-hari tertentu yang tidak ada hujan. Mungkin 2-3 hari tak hujan, hari keempat hujan. Jadi tidak pernahlah berlaku seperti mana iklim gurun yang kurang hujan. Jadi kita turun hujan sepanjang tahun sekitar 2,600 mm. Taburan hujan tidak sekata atas faktor bentuk muka bumi dan angin. Angin monsun tadi, monsun timur laut, angin monsun barat daya dan angin Sumatera. Hujan maksimum masa peralihan monsun. Terdapat 2 jenis hujan, iaitu hujan perolakan dan hujan bukit. Hujan perolakan ni apa je? Hujan perolakan ni adalah hujan di mana pagi sampai ke petang panas terik. Tiba-tiba waktu petang gelap, hujan. Ada petir. Ada gurun, mula-mula ger. Lepas tu pam dia bagi kan. Lepas tu ada angin, awan yang gelap kan. Biasa pagi sampai petang panas, tiba lewat petang sampai malam hujan. Itu adalah hujan perolakan. Faham. Hujan bukit adalah hujan yang berlaku di kawasan bukit. Awan tu dia akan bergerak sampai satu kawasan, dia akan dihalang oleh ketinggian kawasan bukit. Maka sebab tinggi dia akan naik. Naik sampai satu masa dia tak boleh naik lagi, dia akan turunkan air di kawasan bukit. Sebab dia dah berat je. Sebab dia dah berat. Dia nak ringankan badan dia, kandungan dia, diturunkan hujan. Itu adalah jadi hujan. Jadi dibentung adakah ia hujan bukit? Ya, kebanyakan berlaku di kawasan-kawasan berhampiran dengan gunung lah, bukit bukau. Skala hujan perolakan di kawasan bandar. Bandar. Sejuk sederhana pantai barat, hujan turun sepanjang tahun dibawa oleh angin baratan. Hujan maksimum turun pada musim panas dan musim luruh. Jumlah hujan tahunan sekitar 1,000 mm. Terlepas, itu adalah hujan. Ciri yang ketiga. Boleh faham? Dia memang dia agak teknikal sikit. Kalau saya di kelas, kita akan nampak muka budak macam berkerut kan. Tapi tak apa, sebab dia perlukan kerut untuk mengingat fakta ini. Betul. Tapi kita nak riliskan kerut tu, kita nak santai, kita terus bagi soalan. Baik cikgu. Dia bagi soalan supaya nampaklah muka berkerut tadi adakah bertukar menjadi senyuman. Ini contoh soalan, pernyataan manakah benar mengenai ciri iklim khatulistiwa? Ni negara kita ni. Kalau tak nak sebut Malaysia, kita sebut negara lain. Brazil contohnya, negara yang mengalami iklim khatulistiwa. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Tadi yang tak jawab tadi. Tadi ada orang yang jawab. Okey, baik. Aina, silakan Aina. Sila baca soalan penuh dulu baru berikan jawapan. Tidak gelak. Sabar. Aina, silakan. Pernyataan manakah benar mengenai ciri iklim khatulistiwa? Jawapan dia B. Angin monsun barat daya membawa hujan sederhana lebat. Betul ke? A. Julat suhu tahunan besar. Angin monsun barat daya membawa hujan sederhana lebat. C. Hujan maksimum pada musim panas. D. Jumlah hujan tahunan sekitar 1,000 mm. Setahunan tu. Dia jawab apa tadi, Aina? Anda jawab apa? B cikgu. B ke D? B cikgu. B. Bola. Bola. Angin monsun barat daya membawa hujan. Tengok kehendak soalan ini ditanya benar. Ni kadang-kadang murid-murid untuk calon-calon SPM bila baca soalan jangan tinggalkan terus. Kita kena poinkan dia. Apa kehendak soalan? Kehendak soalan dikatakan benar mengenai ciri iklim khatulistiwa. Terus ingat, iklim khatulistiwa Malaysia, Brazil. Dia baru baca pilihan jawapan dan kenal pasti jawapan mana yang tepat.
A, B, C dan D. Aina pilih B. Jadi saya tunjukkan apa jawapan yang sebenar adalah B. Yeay, betul. Ya, betul. Kenapa Baik. A, C dan D salah? Nak sebut nama boleh tak? Nana. Kenapa Nana. A, C, D tu salah? Cik, Nana sudah. terus terkejut ya, Nana, ya? Jangan putus lain. Okey. Baik. Okey. Kenapa salah? Silakan Sebab Nana. dia nak ciri iklim khatulistiwa. Yang ni ciri iklim apa? Ciri iklim khatulistiwa lah. Adalah yang lain tu kenapa salah? Sebab Dia merujuk kepada iklim sejuk sederhana. Pantai Barat. Hebat. Okey, sebab kita bandingkan dua Baik. ciri dia. Kita jangan cari iklim yang lain sebab dalam kita punya topik yang sepatutnya kita fahami melibatkan dua ciri iklim ni sahaja. Okey, jangan bebankan kita punya fikiran untuk memikir iklim-iklim yang lain. Okey. Ini contoh yang seterusnya, soalan contoh kedua ni melibatkan peta. Pesanan saya untuk calon-calon SPM, tolong kena pasti peta, jangan tinggalkan peta kerana peta ni boleh juga keluar dalam soalan SPM, soalan bahagian kertas 1, bahagian objektif, soalan objektif. Ni siapa yang tak jawab lagi tadi? Widat sudah, Nana sudah, Lia belum. Lia belum. Dia dah kat tangan dah tu Lia. Lia, silakan Lia. Bijak adik abang. Okey. Kawasan manakah dalam peta di bawah mengalami iklim sejuk sederhana pantai barat? Dah tolong bacakan dah tu. Silakan. Jawapan dia A. Jawapan A. Betul ke? Awak yakin ke? Mengalami iklim sejuk sederhana tu kunci dia. Okey, A jawapan dia. Okey. Kenapa A? Nak kena tanya orang lain. Kenapa A? Kita kena tahu kenapa dan mengapa. Nak tahu juga. Kenapa A? Sila nyatakan. Kenapa tidak A? C? Kenapa tidak B? Kenapa tidak D? Boleh nak jawab? Senyum. Baik. Widat nak jawab? Widat? Kenapa Widat? Widat. Widat nak jawab? Boleh? Boleh Widat jawab? Angguk. Boleh. Okey, boleh. Okey. Kenapa Silakan A? Widat. Kenapa A? Ditanya kawan dia pula. Sebab dia iklim sejuk sederhana. Okey, A tu buat iklim sejuk sederhana, zon sejuk sederhana. Okey, CBD kenapa tak? Mereka berada di zon mana? Sebab C tu iklim khatulistiwa. B tu iklim burung panas. Okey. D? B tu iklim burung panas. Okey, D? D pun iklim burung panas. Pandai. Hebat. Okey, pandai. Dia malu-malu sebenarnya. Jangan malu untuk berkongsi ilmu dengan rakan-rakan di rumah. Okey, kita sama-sama belajar, sama-sama cemerlang untuk SPM 2022. Okey, itu saja untuk kita kena pasti apakah ciri perbandingan antara iklim khatulistiwa dan iklim apa? Sejuk. Ya. Iklim sejuk. Okey. Cikgu mana apa dia cikgu saya ni. Iklim sejuk. Iklim sejuk. Sederhana pantai barat. Okey. Baik, Abang Fizi pula berapa di sini. Kita Okey. kembali selepas ini. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menyaksikan sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan kita ditemani oleh Cikgu Fitri kita daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Dan hari ini kita belajar tentang cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Baiklah Cikgu Fitri, teruskan dengan pembelajaran kita teruskan. pada hari Ini ini. pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Baik. Bagaimana kegiatan manusia ni kadang-kadang terbatas, kadang-kadang kita boleh laksanakan, kadang-kadang tak boleh laksanakan disebabkan oleh pengaruh cuaca dan iklim. Kita ambil contoh iklim khatulistiwa, iaitu iklim negara kita, iaitu kegiatan pertanian. Kita ambil contoh kegiatan pertanian. Kenapa? Ke negara kita ni sumber kegiatan ekonomi kita adalah berkaitan dengan pertanian. Okey. Dia tak mana iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, bagi iklim khatulistiwa membolehkan pelbagai jenis tanaman ditanam. Okey, dia gambar yang dipaparkan di slide sekarang ada ladang kelapa sawit. Okey, dan ada ladang teh. Okey, mungkin kalau pergi Cameron memang tak. Orang kata kalau pergi Cameron tak sah lah, tak ada bukti lah sampai ke Cameron Highland tu kalau kita tak pergi kat ladang teh. Okey, berlari-lari di ladang teh, rebah di ladang strawberry. Okey, itu biasa yang berlaku. Okey, itu adalah kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Kegiatan pertanian dapat diusahakan hampir sepanjang tahun. Maksudnya tak pernahlah miss
okey, memang kita boleh sentiasa menanam. Contoh yang diberikan tadi, kelapa sawit, getah, durian. Kita boleh tanam durian negara kita sebab kita ada cuaca panas, matahari, ada hujan, okey, dan lembap. Okay, seterusnya adalah penanaman padi, getah, kelapa sawit, koko, kopi dan kelapa dijalankan sepanjang tahun. Okey, suka minum kopi Billy? Suka je. Suka. Okey, nanti datang ke Bentong kita belajar kopi. Okey, kita teruskan. Kawasan taraf tinggi yang mengalami suhu antara 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius seperti Cameron Highland, Pahang dan Kundasang di Sabah. Sesuai untuk penanaman teh, sayur-sayuran dan buah-buahan berhawa sederhana. Kita nak tanya kan, dia orang tongkat dengan pen tu kan. Apa buah-buahan berhawa sederhana ni? Nanti boleh kita gunakan. Okey, apa? Apa? Strawberry. Strawberry. Kenapa cikgu tanya? Kita fokus pada SPM. Kenapa cikgu tanya tentang buah? Kerana soalan-soalan saya tanya samping-sampingkan ni, murid-murid calon-calon SPM boleh gunakan sebagai contoh dalam jawapan. Boleh gunakan contoh kerana dalam jawapan dia memerlukan contoh. Jadi kalau murid-murid hampir kehidupan kita hampir dengan suasana itu, kita boleh jadikan sebagai contoh dalam jawapan kita. Okey. Itu adalah khatulistiwa. Kita merantau ke kawasan sejuk sederhana pantai barat. Kegiatan pertanian apa? Adakah berbeza dengan Malaysia? Kita teruskan. Musim panas sederhana panas dengan suhu 16 darjah Celsius. Dia dah panas dah. 16 darjah Celsius tu pada dia orang dah panas. Kita sejuk. Dia dah panas. Okey. Dan musim sejuk sederhana, sejuk dengan suhu 5 darjah Celsius menggalakkan kegiatan pertanian. Dia panas 16, sejuk 5. Kita sejuk 21, panas boleh pergi 32. Berbezalah keadaan, dan perbezaan ini turut membezakan kegiatan pertanian. Ini murid-murid di rumah, adik-adik yang bersama saya, calon-calon SPM, boleh faham dua fakta ini kerana fakta ini sangat penting. Dan jika ditanya dalam soalan kertas 1, murid-murid boleh jawab dengan mudah. Okey, mungkin kalau ditanya dalam soalan esei, saya rasa tidaklah, kerana dia memerlukan fakta yang sangat-sangat tepat untuk murid-murid jawab. Cuma murid-murid perlu ingat, walaupun topik ini, bab ini dalam geografi fizikal, murid-murid kena faham dan hafal juga. Faham dulu baru boleh hafal. Okey, kita teruskan. Pertanian campur giat dijalankan di Kepulauan British, Eropah Barat Laut. Okey, pertanian dan peternakan dijalankan dalam satu kawasan yang sama. Okey, antara tanaman yang diusahakan adalah seperti gandum, barli, ubi kentang, bit gula, manakala ternakan seperti lembu dan biri-biri. Berbeza. Tadi kita tanam kelapa sawit, tanam padi, dia tanam gandum. Tanam gandum sebab apa? Musim panas dia tak panas sangat. Kalau kita tanam padi tak hidup dekat kawasan Eropah Barat ni. Dia kena tanam gandum. Boleh tak tanam gandum dekat Malaysia? Anggut dah, anggut geleng-geleng je. Boleh tak? Tanam gandum dekat Malaysia? Lia. Boleh Tak Lia? Boleh. Tak boleh? Boleh. Tak apa-apa nak anggut? Tak boleh. Ke hang? Tak boleh, saya jawab lah. Murid-murid rumah pun boleh tolong jawab lah. Okay, tak boleh. Boleh tak kita ternak biri-biri dekat Malaysia? Boleh. Tapi biri-biri di Malaysia dengan biri-biri di Eropah Barat tidak sama. Eropah Barat bulunya lebih tebal kerana cuaca di sana sejuk. Kita bulu biri-biri kat Malaysia jarang-jarang sebab panas. Kalau tebal, letih kambing tu. Betul. Okey, panas. Okey. Pertanian di sini dipengaruhi oleh musim dan kaedah penggiliran tanaman, dilaksanakan bagi mengekalkan kesuburan tanah di samping untuk mempelbagaikan ekspor. Sebab dia kena jual barang-barang untuk kegiatan ekonomi dia lah. Dia kena ingatlah, kalau di Malaysia kita tanam padi, tanam koko. Kalau di sejuk sederhana pantai barat, dia bagi contoh Eropah Barat Laut, lebih kepada gandum, barli, ubi kentang dan bit gula. Barli ni kalau Fizi pernah minum, bukan limau barli. Barli ni yang warna putih yang kecil-kecil tu. Tu barli. Tu dia bentuk dia macam padi. Tapi dia ditanam tak boleh tanam di Malaysia, ditanam di kawasan yang beriklim sejuk sederhana pantai barat. Ini kegiatan pertanian. Kita nak tanya kan, dia orang tadi tak apa-apa nak anggut, tak apa nak geleng. Kita tahu, tengoklah macam mana dia faham tak soalan ni. Ini soalan objektif. Baik. Siapakah yang nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Aina nampak macam nak jawab. Berminat ya Aina? Senyum je. Silakan Aina.
Sila bacakan soalan dulu. Baca soalan, Aina. baca pilihan jawapan, baru pilih jawapan mana yang awak rasa sesuai dan tepat. Cepat Aina. Betul dan tepat. Silakan Aina. Apakah faktor cuaca yang mempengaruhi tanaman teh di kawasan beriklim khatulistiwa? Faktor cuaca. Jawapan dia Baca pilihan suhu dulu. yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Aina. Aina baca dulu pilihan jawapan dia. A apa, B apa, Baca ke semua C dia, apa, Aina. D apa, baru bagi jawapan. Cikgu tak marah ni, cikgu tu je. Okey. Cikgu tak marah, Silakan. cikgu faham. Okey. A. Suhu sekata sepanjang tahun. Baik. B. Suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Okey. C. Taburan hujan kurang 1000 milimeter. Okey. D. Tiupan angin yang sederhana. Okey. Apa Jawapan dia jawapan? B. B apa? Suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Celsius. Okey, tengok dia tanya faktor cuaca yang mempengaruhi tanaman teh. Kawasan beriklim khatulistiwa. Dia kena garis lah. Tip lah untuk jawab soalan objektif. Okey, baca soalan, gariskan apa kehendak soalan, baru buat pilihan jawapan. Jawapan dia B, suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Contoh yang diberikan adalah apa tadi? Cameron Highland dan Kundasang di Sabah. Biasa kan kita dengar tengok dekat pasar raya dah dijual teh Sabah. Itu ditanam di Kundasang lah. Gunung tertinggi di Malaysia. Bisa tahu gunung apa? Gunung Kinabalu. Pandai. Okey, boleh ambil SPM lepas ni. Okey. Okey, suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Okey, faham tak? Faham, Mana-mana cikgu. faham tak? Angkat angguk. Dia angguk ni. baik. Buat angguk geleng-geleng je ni. Okey. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia tadi, bagaimana kegiatan manusia ni dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Sekarang kita tengok bagaimana pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dari segi kegiatan pelancongan pula. Tadi pertanian. Ini pelancongan pula. Cuaca yang panas dan lembap serta pancaran matahari sepanjang tahun menarik minat pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia. Sebab tu kita tengok ramai pelancong-pelancong di negara luar datang ke negara kita disebabkan oleh iklim kita panas dan lembap sepanjang tahun. Antara tarikan pelancong ke Malaysia ialah kawasan tanah tinggi yang bersuhu sederhana dan udara yang nyaman seperti Genting Highland, Bukit Fraser serta Cameron Highland Pahang. Okey, dan Gunung Kinabalu di Sabah. Okey. Pantai dan pulau juga menarik perhatian pelancong seperti Pantai Damai, Sarawak, Port Dickson, Negeri Sembilan, Pulau Tioman, Pahang dan Pulau Langkawi di Kedah. Semua pulau-pulau ini adalah pulau-pulau yang berjaya menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Okey. Dasar laut yang terdapat batu karang pula menarik perhatian pelancong untuk melakukan aktiviti menyelam skuba seperti di Pulau Sipadan, Sabah dan Pulau Redang, Terengganu. Dekat sini saya banyak sebut nama tempat. Ya, cikgu. Okey, kenapa? Sebab nama-nama tempat ni perlu murid-murid ingat untuk murid jadikan sebagai contoh dalam soalan sekiranya soalan ini ditanya dalam bahagian kertas 2 bahagian soalan esei. Dia kalau esei dia perlukan murid menjawab fakta berserta dengan huraian dan mesti disertakan dengan contoh. Ingatlah, kalau pantai dekat mana pantai yang menarik di Malaysia, kalau tanah tinggi dekat mana kawasan menarik, nama-nama tempat ni perlu murid-murid ingat, terutama kalau murid-murid yang tak pernah pergi kan. Kalau pernah pergi ni memang dah biasa. Dari pengalaman, cikgu. Dari pengalaman. Kadang-kadang pengalaman yang murid-murid lalui itu boleh digunakan dalam menjawab soalan. Terutama mata pelajaran geografi ni sebab dia berkisar tentang kehidupan kita. Okey. Tengok kegiatan pelancongan di kawasan sejuk sederhana pantai barat macam mana pula. Okey. Kawasan pegunungan Banjaran Alps Switzerland di pedalaman Eropah Barat, bersuhu rendah dan bersalji. Kita bersuhu rendah tapi tak ada salji. Betul, cikgu. Okay? Kalau ada salji lah rasa hari-hari minum ABC. Okay? Sebab tak biasa jumpa. Tapi dia dah biasa. Okay, di Banjaran Alps ni, antara lokasi tarikan pelancong utama ialah di Gunung Matterhorn. Betul tak tahu betul saya sebut ni. Puncak Eagle, Mount dan Jungfrau menjadi mahkota pelancongan di bagi Switzerland. Sukan luncur ais dan terjun bebas dari tebing tinggi menggunakan payung terjun menjadi tarikan pelancong pada musim sejuk. Kena ingat juga ni. Walaupun kita tak pernah pergi, nama contoh tempat-tempat ni akan menjadi panduan kepada murid-murid untuk menjawab ni. Nampak macam stres topik ni, memang stres sikit kan. Sebab dia memerlukan kita
berpegang kepada fakta. Okey, Aina, tak apa. jangan gigit pen Aina. Jangan gigit pen Aina, lapar ke? Okey. Pada musim panas, pelancong mengunjungi kawasan pergunungan di Banjaran Alps untuk menikmati pemandangan glazier. Glazier ni air batu tu ais tadi dia mencair. Oh. Mencair. Okey, mencair. Ini Baik. kegiatan pelancongan. Berbeza dekat Malaysia. Kita pergi tempat sejuk juga tapi tak ada salji. Dekat sana dia ada salji, dia menjalankan aktiviti apa? Luncur salji. Ada tak luncur salji kat Malaysia? Tak ada. Okey, kita biasa yang ice skating tu kan, yang kat shopping komplek ada kan, yang kasut yang tak ais tu kan. Tu tak samalah macam dekat Switzerland. Belajar pandai-pandai murid-murid di rumah dan murid-murid studio, mungkin satu masa nanti kita boleh merasai pengalaman bermain luncur salji di Switzerland. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi kita tanya terus soalan kepada murid-murid di rumah dan di studio bersama kita pada hari ini. Murid-murid rumah boleh tolong jawab juga. Kerana mungkin dah tahu nanti tiba-tiba samalah soalan ni macam pernah tengok lah. Nanti boleh jawab dalam SPM sebenar. Okey. Siapa nak jawab? Sama-sama. Angkat tangan. Sama-sama. Baik. Lia, okey, baik. Lia dah mengangkat tangan. Sila baca Lia. kesemuanya dulu, Lia. Baca soalan. Lokasi pelancongan seperti dalam foto di bawah terdapat di A. Banjaran Crocker, Malaysia, B. Banjaran Alps, Switzerland, C. Gunung Kilimanjaro, Tanzania, D. Gunung Naik Mataung, Myanmar. Jawapan dia B. Banjaran Alps, Switzerland. Banjaran Alps, Switzerland maksudnya dengar lah tadi. Okey, dengar. Yang fokus dia adalah lokasi pelancongan. Okey, dia tanya tentang Banjaran Alps di Switzerland kerana Banjaran Alps ni adalah suhu apa tadi? Suhu sejuk. Sederhana pantai barat. Abang Fizi dah berhati-hati takut kena tanya sekali lagi. Betul, saya dah ingat dah. fokus sekarang, Okey, murid-murid di rumah, di studio pasti juga fokus. Kerana ini fakta yang memang kita kena pegang, kita kena ingat, kena hafal dan pastikan ia lekat di fikiran kita supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM 2022. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Anda masih lagi bersama dengan Fizi menemani anda pada hari ini dan kita ditemani oleh Cikgu Fitri daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Hari ini kita belajar tentang geografi tingkatan 5, cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Baiklah, Cikgu Fitri, teruskan dengan pembelajaran kita Terima kasih, pada hari Fizi. ini, Cikgu. Kita teruskan. Kita tengok pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Bagaimana manusia ini boleh merubah cuaca dan boleh mengubah iklim sesuatu kawasan. Apakah tindakan manusia yang menyebabkan perkara-perkara perubahan cuaca dan iklim ini berlaku? Jadi kegiatan manusia seperti pembalakan, kita tebang pokok, perindustrian kita ada kilang, pertanian kita tanam sana tanam sini, pelombongan kita korek sana korek sini telah mempengaruhi perubahan cuaca dan iklim di seluruh dunia. Bukan sahaja di negara kita tetapi di negara ini fokus bab ini kebarangkalian soalan boleh keluar dalam kertas 2 juga. Bukan sekadar kertas 1, kertas 2 soalan esei dan gunakan apa yang saya paparkan di slide untuk sebagai panduan murid-murid menjawab soalan SPM dari tahun 2022 bagi mata pelajaran geografi. Jadi kegiatan tersebut mewujudkan fenomena cuaca ni, fenomena berlaku ni boleh dikatakan sepanjang tahun. Berlaku di seluruh dunia. Yang pertama adalah kesan rumah hijau. Yang kedua adalah jerebu. Jerebu ni dia macam asap. Kadang-kadang kita lalu dia bukan kabus. Dia berbeza. Kabus ni ada uap air. Jerebu ni asap. Dia berbeza. Kabus tidak menjejaskan kesihatan. Tapi jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Pulau haba tadi semula. Pulau haba dan hujan asid. Faham Empat perkara ni kena ingat murid-murid calon-calon SPM di rumah, di studio. Fizi pun sama juga kena ingat. Jadi kena kesan rumah hijau, jerebu, pulau haba dan hujan asid. Kena pegang kemas-kemas. Sekiranya dia keluar, bonus untuk murid-murid calon-calon SPM sebab dia mudah untuk difahami.
Tengok yang pertama, saya pilih 2 je lah yang popular. Yang lain tu kita nak bagi tugasan kepada murid-murid di studio dan di rumah. Esok cikgu tanya, tak dapat jawab, kena rotan. Okey, tak contoh. Okey, jerebu, punca dia, kita tengok punca jerebu, pembakaran hutan berlaku. Bila berlaku pembakaran hutan, sama ada dilakukan oleh manusia ataupun dia berlaku secara semula jadi. Mungkin akibat daripada letusan gunung berapi dan sebagainya. Bukan di negara kita, tapi negara jiran yang berlakunya kejadian gunung berapi boleh menyebabkan berlakunya jerebu. Pembakaran bahan api fosil. Hari-hari pergi sekolah naik motor. Nana balik rumah aja bawa motor petang-petang. Okey, dia mengeluarkan asap-asap. Pembakaran daripada bahan api fosil ini adalah daripada sumber petrol atau diesel dalam kenderaan bermotor, kereta, lori, bas, motosikal. Okey, oleh kilang dan kenderaan, kilang dalam perindustrian, kilang memproses sawit contohnya. Okey, pembakaran terbuka daripada sampah dan sisa pertanian. So jaga sampah elok-elok, jangan, kalau perlu kita semula jangan bakar. Okey, kesan dia aktiviti harian terjejas, jadual penerbangan terganggu, kabus tak nampak ni, kapal terbang nak mendarat tak nampak. Okay, pernah berlaku dulu di negara kita, kabus yang tebal menyebabkan banyak jadual-jadual penerbangan terpaksa ditunda. Siapa yang susah? Kitalah. Kitalah pengguna yang susah kerana tidak dapat menggunakan perkhidmatan untuk keselesaan kita. Kesan yang seterusnya adalah mengurangkan jarak penglihatan. Kita tak nampak. Dah dekatlah bau perasan lah aina rupanya. Bila tak ada jerebu kita boleh nampak jelas. Ada jerebu kita tak nampak. Okey, sakit mata, sakit tekak, batuk dan sesak nafas. Okey, bila berlakunya jerebu akan nampaklah kita terpaksa memakai pelitup muka untuk mengelakkan daripada masalah pernafasan. Okey, mungkin kalau bagi pengidap penyakit asma akan mendatangkan risiko akibat daripada berlakunya jerebu. Okey, faham tak? Faham tak? Murid-murid pada rumah, saya harap murid-murid di rumah faham dan dapat fokus kepada ni jerebu. Saya bagi poin-poin di sini, poin di mana semua murid-murid kena faham, kena simpan. Kalau keluar nanti ada rezeki untuk murid-murid menjawab dengan sebaik dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, yang seterusnya adalah kegiatan ekonomi seperti pelancongan terganggu. Tak ada lah orang nak melancong sebab jerebu. Okey. Yang kedua, hujan asid. Kita ambil 2 daripada 4 tadi. Punca dia adalah penggunaan bahan api fosil atau arang batu sebagai bahan bakar untuk jana kuasa tenaga elektrik. Okey, menyebabkan pembebasan gas sulfur dioksida. Okey, singkatan dia punya persamaan kimia ada SO kuasa 2. SO2 maksudnya SO2. O tu oksigen, oksigen ada 2 unsur. Okey. Seterusnya pembebasan asap kenderaan bermotor seperti gas karbon monoksida CO di kawasan bandar turut mempengaruhi kejadian hujan asid. Okey. Penggunaan baja kimia dalam sektor pertanian membebaskan gas nitrogen oksida, okey, N02. Baik. Bukan N02, NO2. Okey. Yang seterusnya adalah pelepasan asap daripada aktiviti pembakaran terbuka membebaskan gas asap karbon dioksida dan gas metana. Kesan dia, struktur bangunan dan kenderaan berasaskan besi akan berkarat serta melunturkan cat apabila terdedah kepada hujan asid. Okey. Fizi ada pakai kereta nak tanya murid-murid ni? Tak, mungkin tak ada. Mungkin ibu bapa ada menggunakan kereta. Mungkin ada kereta kan. Ada kereta dah 5-6 tahun pakai, tiba-tiba kita nampak cat dia kusam. Okey, itu kalau kita letak di luar rumah tanpa letak tempat letak kenderaan dalam rumah, tak berbumbung, lagi cepat. Sebab apa? Sebab hujan yang turun setiap hari di negara kita ni dia ada asid yang lemah. Asid lemah akan menyebabkan cat tu pudar. Bagaimana kita nak elakkan perkara itu berlaku? Kita boleh mengurangkan penggunaan bahan yang boleh menyebabkan wujudnya hujan asid. Ini kurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Kalau pergi tempat kerja mungkin kita menggunakan pengangkutan awam atau menggunakan kenderaan elektrik. Okey. Kesan yang kedua adalah aktiviti pertanian terjejas kerana tanah berasid apabila air hujan meresap ke dalam tanah. Golongan berisiko seperti warga tua mudah terdedah kepada penyakit kulit, gatal-gatal. Waktu kalau zaman saya dulu kecil-kecil, mandi hujan tak ada masalah pun, tak demam pun. Tapi sekarang terkena hujan satu titik je demam. Kenapa? Bukan sebab kita tidak tahan, tetapi hujan yang turun itu adalah mengandungi bahan yang boleh mendatangkan kita
terjejas masalah kesihatan kita. Wujudnya masalah kesihatan pada manusia. Lepas ni jangan mandi hujan tau. Okey. Baik, cikgu. Gangguan pernafasan dan penyakit mata ni, kata-kata mata ni. Kata-kata mata bukan setakat kulit. Dah lah kulit gatal. Lepas tu bernafas sukar. Lepas tu penyakit sakit mata pula. Merah je mata. Bukan menangis. Tak boleh jawab soalan. Tetapi kerana kesan hujan asid. Tolong. Ke dia, cikgu dia. Widat okey? Widat okey? Okey, baik. Ya yang kau okey. Okey tanda bagus sikit. Kalau faham tanda bagus. Tapi muncul mata semua bulat-bulat lah, tak tidur. Okey, teruskan. Pencemaran air menyebabkan pH air berubah. pH ni kandungan alkali dengan asid dia. Dia ada punya bacaan-bacaan dia. Berubah dan menjejaskan kehidupan akuatik. Ikan mati, hidupan air mati dan sebagainya, itu adalah kesan hujan asid. Tolong pegang. Tadi saya sebut jerebu, hujan asid. Tolong pegang. Sekiranya keluar dalam kertas 2 soalan esei atau soalan struktur, anda boleh jawab soalan ini dengan baik. Jadi kita bagi contoh soalan. Silakan cikgu. Siapa yang nak jawab soalan ini? Angkat tangan. Siapakah itu? Adik-adikku? Widat. Okey, Widat. Silakan Widat. Okey. Baca sepenuhnya Widat ya. Baca soalan, baca pilihan jawapan dengan semuanya. Silakan. Apakah punca berlakunya fenomena di Malaysia? A. Penggunaan baja kimia. B. Pembakaran kawasan hutan. C. Pembakaran bahan api fosil. D. Pembebasan gas klorofluorokarbon. Jawapan dia B. Pembakaran kawasan hutan. Bagaimana dengan jawapan Widat? Jawapan dia tanya punca berlakunya fenomena jerebu. B. Pembakaran kawasan hutan. Okey, pembakaran bahan api fosil dia sedikit sajalah, sebab dia lebih kepada jerebu ni berlaku bila asap yang wujud dengan banyak secara tiba-tiba. Bila bakar hutan ni, hutan yang luas terbakar akan mengeluarkan asap, maka berlakulah jerebu. Bahan api fosil ni asap dia tidak banyak, tapi kalau dalam tempoh yang panjang, dia boleh turut menyumbang kepada jerebu, tapi dalam masa pendek tidak berlaku. Yang terus menyumbang kepada fenomena jerebu di Malaysia adalah pembakaran kawasan hutan. Bagus, pandai. Kita teruskan. Ini contoh yang kedua. Kita nak tanya. Tolong beri perhatian kerana saya ada sebut tadi kita ada belajar 4 perkara. Cuma saya terangkan 2, jerebu dengan hujan asid. Yang pertama tadi ada kesan rumah hijau dan adanya pulau haba. Tolong beri kepada 2 perkara tersebut untuk murid-murid bersedia lebih lengkap, cakap lebih berkemaslah persediaan kita tu. Lebih berilmu lah jawapan kita tu. Tengok siapakah yang sudi menjawab soalan ini. Angkat tangan. Okey. Baik. Nana, silakan. Nana. Kombinasi manakah benar tentang kegiatan manusia dan kesan terhadap alam sekitar? Baca pilihan jawapan dia. A. Pembakaran bahan api fosil, kesan dia kesan rumah hijau. B. Penggunaan aerosol, kesan dia pulau haba. C. Pembuangan sisa toksik, kesannya jerebu. D. Penebangan hutan, kesannya hujan asid. Jawapan dia A. Pembakaran bahan api fosil, kesan dia kesan rumah hijau. Itu jawapan Nana, cikgu. Jawapan Nana. Kita tengok adakah betul. Tengok ditanya tentang benar tentang kegiatan manusia, kesan terhadap alam sekitar. Kita tengok. Tengok dulu, kita tengok mana yang boleh kita fikirkan kita salah, kita buang siap-siap. A kita baca, kita tak apa nak pasti jawapan dia. Kita tengok pada B. Salah. Kenapa salah Nana? B ni. Kenapa Nana salah, Nana? Kenapa salah? Penggunaan aerosol ni kesan dia penipisan lapisan ozon. Ozon boleh menipis. Kenapa C salah? Yang lain nak jawab? Lia, tak nak jawab. Nana jawab. Kenapa awak kata kesan jerebu tu salah? Sebab pembuangan sisa toksik ni kesan dia pencemaran air. Boleh menyebabkan pencemaran air. Kenapa Nana kata penambangan hutan hujan asid ni salah? Sebab kesan dia peningkatan suhu. Peningkatan suhu. Suhu dia panas, hutan tak ada, tak boleh serap gas karbon dioksida. Betul lah jawapan dia. Jawapan dia A. Pembakaran bahan api fosil, kesan rumah hijau. Jadi kita teruskan lagi. Ini contoh. Apakah fenomena cuaca yang boleh berlaku akibat aktiviti seperti foto di bawah? Kita nak tengok
jawapan dia, tapi kita nak pilih siapa tadi. Nana, Widat dah banyak kali tersenyum. Aina je. Aina. Okey, Aina. Silakan Aina. Silakan Aina. Aina. Apa jawapan Aina untuk gambar ini? Gambar apa Aina? Gambar hutan terbakar. Gambar hutan terbakar. Bila gambar hutan terbakar, apakah jawapan dia? Jerebu. Jerebu. Yeah. Okey, tengok. Ini adalah soalan struktur, boleh wujud dalam soalan geografi kertas 2. Okey, dia bergambar, jangan risau murid-murid calon SPM, jangan risau gambar tu jelas atau tidak, kerana dalam soalan SPM gambar dia adalah gambar berwarna. Kita boleh dapat kena pasti dengan jelas, jangan risau. Okey, kita dapat kena pasti bahawa gambar itulah gambar hutan terbakar. Aina jawab jerebu. Okey, saya bagi betul. Okay. Tapi dia akan jadi salah sekiranya, saya bagi contoh Aina tadi, dia jawab macam ni. Jerebu / hujan asid. Dia tak pasti. Dia tak pasti adakah pemakaran hutan ni menyebabkan jerebu atau hujan asid. Dia jawab dua-dua. Kalau jawab dua-dua, automatik salah. Oh, tak boleh. Dia tak boleh sebab soalan ini memperuntukkan 1 markah saja. Kecuali kalau soalan ini dia memperuntukkan 2 markah. Kita boleh jawab lebih daripada 1, yang betul dikira markah, yang salah tidak dikira. Tapi kalau soalan 1 markah, wajib jawab 1. Ingat murid-murid calon SPM di studio, di rumah. Okey, jangan kerana mungkin kata 1 markah ni tak penting cikgu, markah 1 markah je, tapi 1 markah ni menyebabkan perbezaan grade bila kita kumpulkan markah ni. Okey, kita bagi tengok, kita ada tugasan, kita nak bagi tugasan dekat murid-murid di studio, kita nak bagi tugasan dekat murid-murid di rumah, cari kerana ini adalah penting. Kenapa penting? Awak faham-faham sendirilah. Okey, tugasan dia adalah huraikan kesan fenomena cuaca hujan asid terhadap manusia dan alam sekitar. 4 markah. Tugasan ni, sebelum buat tugasan kita nak bagilah key dia. Apa key dia? Apa kunci dia? Dia suruh huraikan. Okey, huraikan. Okey, huraikan. Kesan fenomena cuaca hujan asid kepada manusia dan alam sekitar. 4 markah. Kalau 4 markah, macam mana nak jawab Nana? Kalau 4 markah, macam mana? Kena ada fakta. Jawab esei. Esei Fakta nak huraian contoh. fakta huraian contoh tu terlebih Fakta dan huraian cukup memadai, tapi Nana jawab fakta huraian contoh itu adalah jawapan yang murid cemerlang. Hebat fakta huraian contoh jawapan untuk murid cemerlang. Saya nak berikan tinggalkan tugasan ini untuk calon SPM yang berada di rumah dan studio. Kena pasti kenapa cikgu bagi soalan macam ni. Soalan ini perlu murid-murid faham dan dapatkan jawapan dengan lebih tepat. Baik, saya dah bagi daripada slide tadi jawapan dia. Boleh rujuk dekat situ. Baik, cikgu. Antara kesimpulannya cikgu pada hari ini. Kesimpulan dia, topik ini merujuk kepada topik geografi fizikal dalam tingkatan 5. Tapi fakta dia adalah fakta yang perlu murid-murid kuasai, kerana sekiranya keluar dalam soalan objektif, soalan struktur atau soalan esei, murid-murid tidak lagi keliru. Kerana geografi fizikal ni kalau murid-murid tak ingat fakta, memang murid-murid tak boleh nak tembak jawapan dia. Kena ingat, kena faham betul-betul. Diharap apa yang saya sampaikan dapat dijadikan panduan kepada murid-murid dalam menjawab soalan SPM mata pelajaran geografi dengan cemerlang. Baik, terima kasih kepada Cikgu Fitri daripada SMK Sulaiman Bentung Pahang kerana sudi meluangkan masa bercerita dan juga menghuraikan tentang topik cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Terima kasih kepada adik-adik Abang Fizi, Aina, Nana, Widat dan juga Lia kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Katie kita. Dan juga kepada anda yang menonton Sukses SPM 2022. Abang doakan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diguna pakai untuk SPM tak lama lagi. Okey, kekal fokus, jangan nakal-nakal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.